Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Jadi hari ini kita akan bincangkan satu topik, satu tajuk berkaitan dengan sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang agak berlainan dengan sahabat-sahabat yang lain yang sebelum ni kita bincang. Yang mana sahabat pada kali ini adalah sahabat yang rapat dengan Nabi, ahli keluarga Nabi, tapi pada peringkat awalnya dia tidak beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Berlainan dengan sahabat yang bernama Abu Bakar, Saidina Ali. Sebelum Islam datang, dia rapat dengan Nabi. Tapi bila mana Islam datang kepada mereka, merekalah adalah orang yang terawal meyakini akan Nabi SAW. Tak sama sahabat yang kita akan bincang pada malam ni. Dan Abu Sufyan ni merupakan sepupu kepada baginda SAW, dan dia juga merupakan sebaya seumur dengan Nabi SAW. Dan Abu Sufyan ni, ibu susuan dia sama dengan ibu susuan baginda sallallahu alaihi wasallam, Halimatus Sa'diyah, yang mana pada ketika itu Halimatus Sa'diyah menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Halimatus Sa'diyah juga menyusukan Abu Sufyan Al-Haris. Dan kita tengok juga macam mana persamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sepupunya yang bernama Abu Sufyan Al-Haris. Kita boleh tengok macam mana dari sudut wajah muka, yang mana kata para ulama, kata para sahabat, wajah Abu Sufyan Al-Haris mirip sama dengan wajah baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka berdua ni daripada kecil lagi bermain bersama-sama. Yalah, mereka kan sepupu. Kita boleh tengok ayah kepada Abu Sufyan Al-Haris yang bernama Al-Haris ibn Abdul Muttalib ni merupakan ayah saudara Nabi, adik-beradik dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi daripada kecil membesar bersama dengan Abu Sufyan Al-Haris, pergi ke mana-mana dengan Abu Sufyan, bermain dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan masuk ke rumah Nabi macam tu saja, Nabi masuk ke rumah Abu Sufyan macam tu saja, sepupu kan. Jadi itulah di antara pengalaman Abu Sufyan dengan Nabi SAW. Lalu keakraban mereka ni daripada kecil sampailah dewasa sangat rapat. Cuma bila mana Nabi isytiharkan kerasulan baginda SAW, ketika itu jugalah Abu Sufyan Al-Haris benci kepada Nabi, muak dengan Nabi, menyampah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai satu ketika Abu Sufyan memutuskan silaturahim, hubungan dia dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Nabi membawa satu ajaran, satu agama yang baru, yang mana Abu Sufyan tak boleh nak terima apa yang Nabi sampaikan kepada seluruh masyarakat Mekah pada masa itu. Dan kalau kita tengok dari sudut kepahlawanan Abu Sufyan Al-Haris, memang kita tak boleh nak pertikaikan. Memanglah kalaulah dia tu ahli keluarga Nabi, ada hubungan dengan Nabi, ada terikatan darah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, dia akan jadi salah seorang panglima perang pada masa tu. Bahkan kita boleh tengok kebanyakan dalam masyarakat Quraisy, pemuda-pemuda Quraisy dan sebagainya, mereka memang dah ada darah pahlawan tu. Sama juga kepada Abu Sufyan Al-Haris yang memang hebat dalam peperangan, gagah bila mana bertemu dengan musuh dan sebagainya. Dan di antara kepakaran Abu Sufyan juga, dia pakar dalam menulis syair dan membaca-baca syair, dan syair dia sangatlah sedap. Sampaikan bila mana Nabi isytiharkan kerasulan dia, dia benci kepada Nabi, dia tulis satu syair menghina baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan permusuhan Abu Sufyan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupunya sendiri yang dia sangat sayang pada peringkat awal, adalah lama, selama 20 tahun permusuhan di antara Abu Sufyan dan Nabi SAW. Yang mana dalam fasa 20 tahun itulah Abu Sufyan membenci Nabi. Dalam fasa 20 tahun itulah Abu Sufyan yang terlibat juga dalam perancangan nak membunuh Muhammad, terlibat juga dalam perancangan untuk jatuhkan kerajaan Nabi SAW. Dan bila mana berlakunya satu peristiwa Fathul Mekah yang terjadi kepada umat Islam dan terjadi juga kepada puak-puak Quraisy pada masa itu, ketika itulah kita boleh lihat betapa banyaknya keajaiban yang berlaku, yang mana orang-orang yang kuat menentang baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum ni, ketika mana berlaku Fathul Mekah, orang yang kuat menentang Nabi itu datang bertemu dengan Nabi, isytiharkan keislaman mereka, melafazkan kalimat tauhid di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika itulah mereka baru boleh menerima akan akhlak baginda, baru mereka boleh menerima apa yang Nabi sampaikan kepada mereka. Dan begitu jugalah berlaku kepada Abu Sufyan Al-Haris, yang mana ketika mana Abu Sufyan dan seluruh penduduk Mekah pada masa itu, mereka dapat satu berita yang pasukan Muhammad dalam perjalanan ke kota Mekah untuk membuka kota Mekah, dan mereka dapat tahu jumlah Muhammad, tentera Muhammad sangat ramai, seramai 10,000 orang, sangat ramai, yang menyebabkan pasukan Mekah, tentera Mekah, mereka memang redha sahaja. Sebab apa? Sebab dekat kota Mekah pada masa tu tidak ada pimpinan yang hebat.
Tidak ada satu panglima perang yang hebat. Kerana panglima perang mereka kebanyakan dalam kalangan itu telah pun meninggal, telah pun mati dalam peperangan. Yang tinggalnya orang-orang tua, orang yang lemah, kalau pemuda pun pemuda yang tak kuat. Yang menyebabkan pada masa itu kebanyakan dalam masyarakat Quraisy mereka hanya redha dan mereka tahu kalaulah Muhammad datang, Muhammad mesti tidak akan apa-apakan kita. Sebab apa? Muhammad adalah orang yang baik, akhlak yang baik, orang yang terpuji. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak kepada Abu Sufyan Al-Haris. Yang mana bila mana Abu Sufyan Al-Haris dapat tahu yang Nabi dalam perjalanan ke kota Mekah bersama dengan pasukan tentera yang sangat ramai, Abu Sufyan dapat rasa yang dia adalah orang yang akan dibunuh oleh orang Islam bila mana berlaku Fathul Mekah. Sebab apa? Sebab sebelum itu Abu Sufyan Al-Haris lah antara orang yang ke depan untuk menentang Nabi, menentang dakwah Nabi, join peperangan untuk membunuh Nabi dan sebagainya. Maka tak mustahil yang dia akan dibunuh oleh pasukan Islam pada masa itu. Yang menyebabkan ketika itu jugalah Abu Sufyan Al-Haris balik ke rumah, bagi tahu kepada anak dan isterinya untuk mempersiapkan pakaian untuk kita keluar daripada kota Mekah. Ketika itu jugalah datang saudara-saudara daripada kalangan ahli keluarga Nabi jugalah yang berada dekat kota Mekah. Mereka datang bertemu dengan Abu Sufyan. Kata kepada Abu Sufyan, "Wahai Abu Sufyan, adakah kamu tidak melihat apa yang berlaku sekarang wahai Abu Sufyan, yang mana ramai di antara masyarakat, ramai di antara manusia daripada Arab ataupun Ajam yang mereka berebut-rebut pergi jumpa dengan Muhammad. Mereka masuk agama Muhammad, mereka yakin dengan agama yang dibawa oleh Muhammad. Tetapi kamu tidak wahai Abu Sufyan. Padahal kamu daripada kecil lagi bermain dengan Muhammad, sangat rapat dengan Muhammad, sampailah kamu dewasa. Tapi bila mana sampai ke hari ini kamu masih lagi nak menentang baginda sallallahu alaihi wasallam." Dan bila mana dipujuk, diceritakan, dinasihatkan oleh ahli keluarga Abu Sufyan Al-Haris, menyebabkan pintu hati rasa macam aku kena pergi jumpa Muhammad dengan segera. Dia nak pergi jumpa Muhammad dengan segera, dia nak cari Muhammad dengan segera, dia nak menyatakan keislaman dia di hadapan Nabi SAW. Yang menyebabkan pada masa itu jugalah Abu Sufyan mengarahkan hambanya untuk mempersiapkan kenderaan. Maka dibawa anak dia yang bernama Ja'far ibn Abu Sufyan untuk bersama-sama pergi ke padang pasir mencari pasukan Nabi SAW. Dalam perjalanan Abu Sufyan, Abu Sufyan ni memakai pakaian yang menutup seluruh muka dia, sampaikan orang tak boleh cam itu Abu Sufyan. Sebab apa? Abu Sufyan takut, andai kata dalam perjalanan nak pergi cari Muhammad, dia takut terserempak dengan pasukan Islam. Bila mana terserempak, dia takut dia akan diapa-apakan, akan dibunuh oleh pasukan Islam. Sebab itulah dia tutup seluruh wajah dia. Maka bila mana sampai di satu tempat yang kita boleh tengok pasukan Islam tu masih lagi berjalan, masih lagi dalam perjalanan, berjalan, ada yang naik unta, ada yang naik kuda dan sebagainya, sampai di satu tempat bernama Abwad, yang mana ketika itu pasukan Islam masih lagi dalam perjalanan. Maka Abu Sufyan daripada jauh dia tengok pasukan yang sangat ramai, bala tentera yang sangat ramai. Abu Sufyan tengok daripada jauh, maka daripada ramai-ramai itu Abu Sufyan melihat adanya Nabi SAW dalam kumpulan itu. Dan kata Abu Sufyan, ketika mana aku melihat yang Muhammad ada dalam pasukan itu, aku berlari bersama dengan anak aku Ja'far. Berlari yang kami masuk ke dalam kumpulan-kumpulan tentera-tentera Islam pada masa itu, kami terus berlari sampai ke Muhammad. Lalu bila mana berlari, mesti ada dalam kalangan para sahabat tengok, siapa yang datang ni kan? Dia berlari dengan pecut, berlari dengan laju. Kata Abu Sufyan, bila mana aku sampai sahaja di hadapan baginda SAW, aku membuka balutan muka aku, balutan pada wajah aku, dan ketika itulah kata Abu Sufyan, Nabi kenal aku, Muhammad kenal aku. Tetapi bila mana Muhammad tengok saja aku, maka Muhammad memalingkan muka ke sebelah kiri. Lalu ketika itu jugalah aku melihat Muhammad memalingkan muka sebelah kiri, aku pergi ke sebelah kiri. Nabi memalingkan muka ke sebelah kanan, maka Abu Sufyan pergi ke sebelah kanan. Begitulah 2-3 kali berlaku. Dalam keadaan para sahabat melihat apa yang berlaku kepada Abu Sufyan dengan Nabi SAW. Dalam perjalanan. Maka ketika itulah Abu Sufyan dia tak tahu nak buat macam mana. Nabi tak mau tengok dia, dan ketika itulah kata Abu Sufyan, dalam keadaan Nabi tak mau melihat aku, Muhammad tak mau melihat wajah aku, ketika itulah aku dapat melihat ayah saudara kami yang bernama Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib. Aku pergi kepada Abbas, wahai pakcik, tolonglah aku, pujuklah Muhammad supaya menerima aku, pujuklah Muhammad supaya memaafkan aku, wahai pakcik.
Sesungguhnya bila mana aku dalam perjalanan datang ke Muhammad, aku sangat yakin yang mana Muhammad akan gembira bila mana aku datang kepada beliau, akan gembira bila mana aku isytiharkan akan keislaman aku. Tetapi lain jadinya wahai pakcik, maka bantulah aku wahai pakcik. Dan ketika itulah kata pakciknya, Abbas, aku tak mau. Pakciknya tak mau masuk campur dalam urusan dengan Saidina Abu Sufyan Al-Haris. Dia tak mau masuk campur. Maka ketika itulah kata Saidina Abu Sufyan Al-Haris, bila mana pakcikku tidak mau menolongku, ketika itulah aku melihat sepupu aku yang lain, Saidina Ali. Maka aku pergi minta bantuan Saidina Ali. Maka Saidina Ali pun tak mau. Dia tak mau tolong aku untuk bercakap dengan Nabi. Dia tak mau masuk campur dalam urusan aku dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pergi kepada Abu Bakar, aku pergi kepada Umar bin Khattab, dan kebanyakan dalam kalangan orang yang berada dekat situ tak mau membantu aku dalam urusan aku dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mana mereka meneruskan perjalanan, lalu bila mana sampai di satu tempat bernama Ju'fah, maka pasukan Islam berhenti, maka mendirikan khemah, dan para sahabat mendirikan khemah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mana dah siap khemah Nabi SAW, maka Nabi pun masuk dalam khemah. Dan ketika itulah aku dengan anak aku pergi ke depan khemah Nabi SAW, dan kami berdiri di hadapan khemah baginda SAW. Aku berdiri, kata Abu Sufyan, aku berdiri di hadapan khemah Nabi SAW sebagai salah satu tanda bukti kesungguhan aku untuk minta ampun, minta maaf kepada baginda SAW. Padahal ketika itu apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan Al-Haris dilihat oleh ribuan orang para sahabat, menyaksikan apa lagi yang akan berlaku, apa lagi Abu Sufyan akan lakukan kepada Nabi, apa lagi tindakan Abu Sufyan untuk menarik perhatian baginda sallallahu alaihi wasallam. Ingat, para sahabat yang lain tak boleh nak apa-apakan Abu Sufyan. Sebab apa? Sebab Abu Sufyan walaupun macam tu, Abu Sufyan tetap ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Ditambahkan lagi Abu Sufyan telah pun isytiharkan keislaman dia. Maka ketika itulah bila mana Abu Sufyan berdiri di hadapan khemah Nabi, satu hari ataupun satu masa Nabi keluar daripada khemah. Kata Abu Sufyan, ketika mana Muhammad keluar daripada khemahnya, Muhammad tidak memandang aku langsung, seolah-olah aku tidak ada di hadapan khemah Muhammad. Maka Muhammad pergi begitu sahaja. Begitulah berlaku 2-3 kali. Tapi aku tak pernah putus asa, kata Abu Sufyan. Aku tetap berdiri di hadapan khemah Nabi. Setiap berhenti checkpoint, maka aku akan berhenti. Setiap kali berhenti checkpoint, maka aku akan berdiri di hadapan khemah baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila mana dah banyak kali Abu Sufyan buat macam tu, maka Abu Sufyan ni merasai yang Nabi tidak akan ampunkan dosa sampai bila-bila. Dia memutus harap akan keampunan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan Abu Sufyan kata, tak apalah, aku yakin yang Muhammad tidak akan maafkan aku, maka aku akan bawa anak aku pergi ke padang pasir. Kami akan berjalan sampailah kami akan mati kebuluran, sampailah kami akan mati disebabkan kepenatan. Dan berita itu sampai dekat telinga baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun bangkit daripada khemah, keluar daripada khemah, dan ketika itulah kata Abu Sufyan, Nabi memalingkan wajahnya kepada aku. Nabi melihat aku, dan ketika itulah walaupun Nabi tidak bercakap dengan aku, hanya melihat aku dah rasa gembira. Yang mana aku yakin Nabi sudah pun mulai menerima aku, dalam agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Nabi bukan membenci, Nabi bukan berdendam, kerana itu bukan sifat para nabi. Nabi hanya terkilan di atas perbuatan Abu Sufyan Al-Haris, yang mana daripada kecil, bayangkan, daripada kecil duduk dengan Nabi, membesar dengan Nabi, sangat rapat. Kan kalau kita sepupu, kan kalau mana-mana ada sepupu, tambah-tambah sepupu itu sama umur dengan kita, sama jantina dengan kita, sangat rapat. Tapi sepupu itulah yang akan menentang kita, sepupu itulah akan merancang strategi untuk membunuh kita. Maka itulah yang dirasai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sangat terkilan. Maka bila mana Nabi pun dah mula melihat aku sangat gembira pada masa tu, maka bermula detik itulah Abu Sufyan duduk bersama dengan Nabi. Sebab itulah dalam Fathul Mekah, Abu Sufyan tak pergi jauh. Dia duduk je dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mana Abu Sufyan dah memeluk agama Islam dan sebagainya, Fathul Mekah pun dah dibuka, maka pada tahun seterusnya, pada tahun 9 Hijrah, yang dinamakan sebagai peperangan Hunain. Peperangan Hunain ni kita kena tengok berlaku di antara pasukan Islam. Ketika itu Fathul Mekah dah pun dibuka, maka akan berlakunya penambahan tentera-tentera Islam pada masa itu. Lalu dalam peperangan Hunain, sebelum peperangan Hunain berlaku, ada di antara pasukan Islam mengatakan, tak apa, kali ini kita menang ni, disebabkan kuantiti kita banyak, kualiti pun kita banyak, maka mereka yakin yang mereka akan menang. Lalu kita boleh tengok
Bila mana berlaku peperangan Hunain, para sahabat ada di antara mereka berundur sekejap, berundur 2-3 langkah kerana kami di-attack, kami diserang dan sebagainya. Ketika itu jugalah Abu Sufyan kata, aku menanam perasaan nekat aku dalam hati aku yang aku akan mempertahankan Muhammad. Sanggup mempertaruhkan nyawa aku demi nak mempertahankan Muhammad, kerana aku nak tebus segala dosa-dosa aku yang sebelum ni. Dan ketika itulah bila mana kami diserang bertubi-tubi, aku pergi ke arah kiri dan Saidina Abbas pergi ke arah kanan. Kami mempertahankan Nabi SAW, yang mana pada masa tu Nabi duduk di atas barol. Kami duduk di antara kanan dan kiri mempertahankan Nabi. Dan ketika itulah aku dengar Nabi tanya kepada ayah saudara kami, wahai pakcik, siapakah di sebelah kamu wahai pakcik? Dan ketika itulah pakcik kami kata, Abbas kata, ya Muhammad, sesungguhnya yang berada di sebelah aku ini adalah sepupumu wahai Muhammad. Sesungguhnya dia juga adalah anak saudara aku wahai Muhammad. Wahai Muhammad, ampunkanlah dosanya wahai Muhammad. Maafkan dia wahai Muhammad. Dan ketika itulah Nabi SAW kata kepada Abbas, wahai pakcik, sesungguhnya aku telah ampunkan dosanya dan Allah juga telah maafkan dia wahai pakcik. Dan kata Sayyidina Abbas, ketika mana aku dengar yang Nabi kata macam tu, Allah dan Rasul pun telah maafkan aku, tidak adalah satu kegembiraan, tidak ada satu kebahagiaan, melainkan aku dengar ucapan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan aku bersemangat mempertahankan agama Islam dan mempertahankan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita boleh tengok bila mana selesai saja dalam peperangan Hunain, Abu Sufyan bersama dengan ahli keluarga dia bawa anak bini dia berpindah ke kota Madinah, tinggal bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itulah, pada tahun itu jugalah hubungan Abu Sufyan dengan Nabi sangat rapat. Mereka mengimbau kembali apa yang mereka buat semasa kecil, dewasa dan sebagainya. Mereka sangat rapat, berhari-hari berjumpa, berhari-hari bercakap, mengenang apa kembali, bercerita, bersuka dan sebagainya. Sangat rapat hubungan Nabi dengan Abu Sufyan Al-Haris. Cuma umur Nabi tak panjang dan umur Abu Sufyan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita boleh tengok pada zaman pemerintahan Saidina Umar bin Khattab Amirul Mukminin, ketika itu Abu Sufyan masih lagi ada. Yang mana pada tahun itu jugalah Abu Sufyan dia merasai yang ajal dia semakin dekat. Dia dapat rasa yang kematian semakin dekat dengan diri dia, yang menyebabkan satu hari dia pergi tempat perkuburan. Dia gali kubur untuk siapa? Untuk diri dia. Bila mana selesai menggali kubur, maka 3 hari selepas siap menggali kubur, maka Abu Sufyan meninggal. Tapi yang bestnya, yang menariknya, sebelum berlaku kewafatan Abu Sufyan, dia mewasiatkan kepada ahli keluarga dia, janganlah ada di antara kalian yang sedih di atas kematian aku, kerana bila mana aku masuk agama Islam, aku yakin aku tidak pernah melakukan dosa walaupun sekali, kata Abu Sufyan Al-Haris. Menyebabkan ahli keluarga dia simpan kata-kata dan ceritakan kepada para sahabat yang lain. Dan jenazah Abu Sufyan diimamkan oleh Amirul Mukminin pada masa itu, Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi itu di antara kisah Abu Sufyan Al-Haris, bagaimana perubahan daripada orang yang sangat jahat kepada Nabi berubah menjadi orang yang baik sangat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga apa yang kita kongsikan pada kali ini memberi manfaat kepada anda dan anda pun boleh belajar sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita habiskan video kita pada kali ini, saya ada satu benda nak kongsikan kepada anda, sangat menarik, yang mana saya nak bagi potongan harga diskaun percuma kepada anda sebanyak RM15. Sangat banyak. Kepada anda saja saya akan bagi, kepada orang lain saya tak akan bagi. Anda saja yang tengok video ni, anda saja akan dapat diskaun sebanyak RM15. Jadi macam mana tu? Okey, siapa yang belum tahu lagi, saya ada satu produk yang mana saya sendirilah founder kepada produk ni. Saya ada satu produk The Snack Cookies. Daripada cookies kita buat, kita ada 2 perisa. Satu adalah Cha Cookies yang anda semua tengah tengok sekarang. Cha Cookies ni daripada perisa coklat, and then satu lagi daripada V Cookies. Kalau V Cookies ni daripada vanilla butter. Jadi kalau anda suka coklat, boleh order coklat. Kalau suka V Cookies, suka vanilla butter, boleh order vanilla. Jadi order banyak-banyak, nanti saya akan bagi diskaun sebanyak RM15 kepada anda. Anda order 4 balang pun anda akan dapat diskaun. Anda order 6 balang pun anda akan dapat diskaun daripada saya sendiri. Jadi promosi ni sebanyak RM15 ni tertakluk kepada seluruh dunia. Tak kisahlah anda Singapura ke, sebab kita dah ada customer daripada Singapura, kita dah ada customer daripada Brunei kan. Jadi anda pun berpeluang untuk dapat diskaun sebanyak RM15 Singapura, Brunei dan Malaysia. Okey, jangan tunggu lama-lama, boleh terus WhatsApp nombor kat bawah, nanti saya akan reply WhatsApp anda. Okey, dapatkan segera ada snack cookies daripada saya dengan potongan harga sebanyak RM15. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.